Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam perpaduan, salam reformasi. Dan salam 50 Ogos. Hari Maulud pun politik lagi. Politik ni sampai kiamat. Ada orang komen, hari Maulud ni politik lagi ke? Politik ni sampai kiamat, saudara. Ya, selagi kita masih hidup, politik itu menjadi kewajipan kita sebagai manusia, kerana kalau kita tidak berpolitik, maka kita akan ditakbir oleh orang-orang yang tidak takut kepada Tuhan. Kita akan ditakbir kepada orang-orang yang akan menunggang agama. Ya, sebab itulah menjadi kewajipan kepada kita untuk mengambil tahu tentang politik, untuk kita membicarakan tentang politik. Ya, jangan kita pandang politik ini hina. Ya, waktu Maulid Rasul tak boleh sembang politik. Apakah kerana politik itu hina? Ya, dia nak waktu sambutan Maulid Rasul ni sebenarnya jangan tunggang agama, itu yang sebenarnya, ya. Kena bawa akhlak dan adab Rasulullah. Jangan menjelang Maulid Rasul duduk atas pentas mencarut, tak baik. Kita tidak menghormati akhlak Rasulullah. Jadi itu yang saya nak beritahu. Sebelum tu kita selawat, salam Maulid Rasul, ya. Kita bersalawat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempena hari kelahiran beliau Rabiul Awal, dan sempena juga oleh ulang tahun, ya, Nabi yang kita cintai dan kita sayangi. Kita harus selalu mengingati perjuangannya. Yang paling penting adalah kita mengikuti akhlak, adab, ya. Bagaimanakah orang tanya, bagaimanakah adab akhlak Rasulullah? Akhlak Rasulullah itu seperti Al-Quran lah. Apa yang diajar oleh Al-Quran, yang diperintahkan dalam Al-Quran, itulah, ya, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak dia adalah akhlak, contoh, iaitu kepada kita orang Islam, contohlah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih lagi kepada para ulama, sebab mereka selalu dakwah ulama itu adalah pewaris Nabi, ya. Dia ulang ayat itulah, ulama itu pewaris Nabi, tetapi akhlak Nabi tak mau ikut, kan? Tapi dia suruh orang ikut dia. Dia suruh orang ikut apa yang dia cakap. Tapi dia sendiri pun tidak ikut akhlak Nabi. Ini yang dikatakan penunggang agama. Ya? Kita tidak nafikan bahawa ulama itu pewaris Nabi. Sebab bila Nabi telah wafat, maka siapa lagi yang nak menyambung perjuangannya, yang nak mengajar kita? Seperti kita sekarang ni, kita tak tempat bersama dengan Rasulullah SAW. Kita tidak dapat mengambil ilmu direct daripada beliau, ya. Dengan sahabat dia pun kita tak sempat, ya. Maka ulama lah yang akan mengajar kita. Tapi ulama tu ulama yang macam mana? Apakah ulama macam Mu'tasimik? Apakah ulama itu seperti Dusuki? Apakah ulama itu seperti Haji Hadi? Kena pilihlah pula ulama ni, ya. Kita tidak boleh mengikut orang yang mendakwa dia ulama, tetapi kita naklah memilih ulama yang rakyat, ya, yang orang ramai umat Islam mengiktirafnya sebagai ulama. Jangan ingat bila ulama ini orang yang hanya boleh baca Al-Quran, ataupun orang yang hanya boleh menghafaz Al-Quran, ya, ataupun orang yang hanya boleh menulis banyak buku. Kadang-kadang dia orang kata, engkau siapa nak lawan Haji Hadi? Berapa banyak buku yang kau tulis berbanding Haji Hadi? Kalau perbandingan buku itu dijadikan ukuran, ya, penulis buku Tamar Jalis lagi banyak tulis buku, ya. Dia buat kisah hantu, kisah-kisah hantu, banyak buku dia tulis, saudara, ya. Banyak penulis buku, penulis buku Mastika, Variasari, ya. Tapi yang dikatakan ulama itu contohnya seperti Syekh Yusuf Al-Qaradawi almarhum, ya. Buku-bukunya bukan sahaja dia banyak menulis buku, ya, beliau juga banyak mengeluarkan fatwa-fatwanya, bahkan diguna pakai di seluruh dunia. Itulah ulama. Tulisannya, pandangannya, fatwanya dipakai di seluruh dunia, bukan pakai sekitar di Masjid Rusila, ya. Kalau sekadar pakai di Masjid Rusila untuk ilmu orang di Rusila sahaja, itu bukan ulama, ya. Itu ular dalam semak. Jadi beza sikit tu. Apakah Haji Hadi sampai ke tahap seperti itu, menulis bukunya dan buku dijadikan rujukan di mana-mana pusat pengajian Islam, Universiti Azhar ke, dekat di pusat Islam ke, industri Islam ke? Apakah buku dia menjadi rujukan? Ya,
Tapi kalau menjadi rujukan di sekolah pasti, dia tak boleh lah. Kalau buku tulisan dia hanya menjadi rujukan di sekolah pasti, tarikhah PAS punya ni, ataupun menjadi rujukan kepada ustaz-ustaz yang memberikan usrah di markah-markah PAS, itu bukan ulama, bukan ulama. Jadi kalau kita nak mempertikai ataupun kita nak menegur, mengkritik, secara lembut ke, secara keras ke terhadap Haji Hadi, bukan bermakna kita mengkritik ulama. Beliau adalah seorang presiden PAS, beliau adalah pemimpin parti politik, yang harus ditegur, yang harus juga mendapat kecaman sekiranya apa yang beliau keluarkan itu bertentangan dengan nilai-nilai politik, lebih lagi dengan nilai-nilai akhlak. Sebab bila kita mengingati Rasulullah SAW ini, kita harus juga ikuti akhlak beliau. Nabi ni dia tidak main, dia bercakap, dia cuba mengelakkan daripada bermain isu kaum. Seringkali Nabi berpesan, manusia dijadikan dengan berbagai-bagai suku kaum, tujuannya untuk saling kenal mengenal, ukhuwah, silaturahim dan berbaik-baik. Nabi pernah menggunakan tenaga seorang Yahudi untuk membantunya menunjukkan jalan, menandakan Nabi dengan mana-mana kaum, mana-mana bangsa pun tidak ada masalah bagi dia. Tidak ada masalah bagi dia, dan dia akan tunjuklah bahawa Islam itu akhlaknya lebih baik daripada yang bukan Islam. Tapi di negara kita terbalik, yang mengaku parti Islam itu dan nak tunjuk pada bukan Islam, dia lebih gedebe. Mu jangan sentuh kamu kawin, mu jangan sentuh. Ni ada parang nak semelih ni, macam-macam keluar saudara. Nak tunjuk pada orang bukan Islam bahawa Islam jangan sentuh. Kita lah penjihad. Kita lah orang yang sanggup mati syahid. Bukan main, sembang je lah. Tapi bila polis panggil, menyorok dalam hotel pukul 3 pagi baru kena tangkap. Sembang dengan abuah bukan main. Kita orang Islam ni, orang kafir jangan sentuh kita. Kita sanggup mati. Sembang. Baru polis call pun tak nak angkat call. Sebut dengan saya mana satu pimpin PAS yang pernah masuk lokap berhari-hari. Tak ada, saudara. Penjara jauh sekali. Daripada presiden, timbalan, naib. Siapakah pernah diuji di dunia ini dengan ditahan, sembang lah, nak kena tumbuk ke sepak terjang macam Anwar, tak payah. Duduk lokap saja, belum penjara lagi, duduk lokap. Tunjuk kat saya siapa pimpin PAS yang pernah duduk di lokap. Kepimpinan utama dia tak ada, saudara. Semuanya dimanja, dibelai. Sekarang ini pun di bawah kerajaan PMX pun dia dibelai. Dia dibelai, saudara. Walaupun macam-macam dia buat, walaupun macam-macam dia tuduh kepada Perdana Menteri, walaupun macam-macam dia kata kepada raja-raja, tapi dia masih dibelai. Dia tidak dizalimi. Polis nak panggil dia ambil siasatan pun, polis panggil pergi ke pejabat dia. Bukan dia datang. Bukan dia ditangkap ni kan. Sanusi pun diambil oleh polis dalam hotel. Bukan dalam hutan, bukan dia lagi dalam hotel. Dalam keadaan dia selesa, senang lenang dalam hotel. Dia berbeza dengan orang-orang lain. Pemimpin-pemimpin lain di zaman sahabat ke, di zaman para ulama, mereka diuji. Mereka akan diuji dengan penderitaan. Itulah. Sebab kata Imam Syafi'i, kalau nak tarik pemimpin, carilah pemimpin yang banyak dihujani dengan panah-panah fitnah. Jadi Imam Syafi'i sebut, nak cari pemimpin, carilah pemimpin yang banyak dihujani dengan panah-panah fitnah. Sebab pemimpin ini diuji oleh Allah SWT. Bukan macam Haji Hadi. Duduk lokap 1 hari pun tak pernah. Semenjak PAS diwujudkan tahun 1951, Haji Hadi tidak pernah diuji. Tidak pernah diuji, saudara. Dia cakap apa pun lah. Dia keluar fatwa apalah, amanat ke apa ke, sampai ada orang mati dekat Mali, Haji Hadi tidak ditangkap. Dia tidak ditangkap. Walaupun kita tahu peristiwa Mali itu berpunca daripada amanat beliau, tetapi dia tidak tangkap. Betapa manjanya dia. Sebab itu sampai hari ini pun dia boleh tipu polis. Polis panggil dia datang untuk siasat, dia kata saya tak sihat, saya uzur, datang bulan. Parti bulan datang bulan lah kan. Datang bulan, tak boleh datang untuk diberi keterangan kepada polis. Rupa-rupanya hari yang sama, dia sihat, saudara. Segar bugar dia. Laju dia berjalan untuk jumpa dengan Mahathir pada hari yang sama.
pertemuan dengan Mahathir dengan Menteri-Menteri Besar PAS. Tak tahulah apa yang dibincang. Ya, untuk episod Tebuk Atap 2.0 ke apa, tak tahulah kan. Dia bertemu dengan Mahathir pada tarikh yang sama dengan hari yang dia kata kat polis dia tak boleh datang beri keterangan sebab dia tak sihat. Inilah ciri-ciri ulama yang menipu, yang kuat menipu. Ya, jadi orang ulama macam ni tak boleh kita jadikan contoh dan teladan. Ya, dari akhlaknya, cara percakapannya, ya, tak pernah menjurus kepada kedamaian. Ya, saya nak petik satu yang disiarkan dalam Harakah yang terbarulah. Ya. Dalam Harakah keluaran 26 September. Maknanya dia mengulas isu YB Howard. Dia ulas isu YB Howard. Dia kata YB Howard ni DAP bukan Islam, ya. Tidak boleh mentafsir Al-Quran sewenang-wenangnya. Ya. Tidak boleh tafsir Al-Quran sewenang-wenangnya, kata Haji Hadi. Cepat dia ulas isu Howard, kan? Padahal kalau kita dengar apa yang YB Howard sebut, satu pun tidak ada diputar belitkan. Satu pun tidak ada yang bercanggah dengan Al-Quran. Yang disebut oleh Howard itu adalah merujuk apa yang pernah dikatakan oleh Haji Hadi tentang ketaatan kepada pemerintah. Kita faham taat kepada Allah itu mutlak. Ya? Itu tidak boleh dipetikan dengan jago Rasul. Ya, Nabi Muhammad taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemerintah di antara kamu, ulil amri. Yang itu tidak mutlak. Taat kepada pemerintah selagi pemerintah tidak mengajak kita kepada perkara-perkara mungkar. Wajib kita taat pemerintah yang sah. Selagi dia tak ajak kita kepada perkara mungkar, selagi dia tidak menentang segala syiar Islam, ya, kita wajib taat kepada pemerintah. Siapa sebut? Ini pernah disebut oleh Haji Hadi. Waktu bila? Waktu dia jadi kerajaan. Waktu dia jadi kerajaan. Dia pernah ulang. Jangan derhaka dengan kerajaan, jangan derhaka dengan agung. Macam-macam dia sebut jangan derhaka. Waktu dia jadi kerajaan. Dia petik ayat Quran. Ayat yang dibaca oleh Howard. Ayat itulah yang juga diulang oleh Howard. Supaya nak mengingatkan kepada Haji Hadi bahawa waktu kamu jadi kerajaan, kamu kata kepada kami, jangan lawan kerajaan. Wajib taat kepada kerajaan. Selagi kerajaan itu tidak menyeru ke arah kemungkaran. Kamu kata dulu. Sekarang ni kami kerajaan. Kami kerajaan, kami nak bagi tahu Haji Hadi bahawa kamu kena taat kepada pemerintah. Selagi pemerintah tidak menyuruh kamu kepada kemungkaran. Apakah salah? Awak cakap tak salah. Tetapi sebab apa jadi isu? Sebab dia DAP. Itu aja. Sebab dia DAP. Sebab dia DAP ya saudara. Kalau dia tu Howard ini adalah pengurusi Dewan Himpunan Penyokong PAS di HPP, maka halal hukum dia. Halal hukum dia. Kita ada bukti, kita ada dalil. Banyak kita dengar ucapan-ucapan daripada pengurusi Dewan Himpunan Penyokong PAS yang duk baca Al-Quran. Daripada orang agama Hindu baca Al-Quran, Buddha daripada gerakan, Kristian daripada gerakan, kumpulan-kumpulan sekutu mereka pun ada yang baca Al-Quran. Ramai lagi. Saya masih ingat sewaktu dalam Pakatan Rakyat dulu. Sewaktu dalam Pakatan Rakyat dulu, keadilan bersama dengan PAS satu parti gabungan. Sekali dengan DAP. Dan Gopala Krishnan ini, setelah dia bersama kita waktu itu keadilan, dia pernah baca atas pentas PAS ayat Al-Quran. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin, kata Gopala Krishnan. Gopala Krishnan ni dia belajar pada benda ni, dia tiru apa yang selalu Anwar waktu itu selalu berucap dengan menggunakan ayat Quran ini. Anwar selalu berucap memetik ayat Quran ini dan ianya dihafal oleh Gopala Krishnan dan dia ulang atas pentas-pentas PAS juga waktu itu. Dan kamu merancang dan Allah juga merancang, dan sebaik-baik perancangan itu adalah Allah. Itu maksud ayat tersebut. Dan ianya dibaca oleh Gopala Krishnan dalam ceramah. Dan PAS tidak pernah membantah. Sebab apa? Sebab kita kawan waktu itu. Sebab kita kawan. Dan PAS tahu bahawa tak salah. Mana-mana bukan Islam membaca Al-Quran dengan betul, ataupun menterjemahkan dengan betul tanpa mentafsirkan mengikut fahaman dia. Kalau dia memetik ataupun quote daripada pemimpin PAS,
tanpa mengurangkan atau menambah, maka tidak salah. Jadi Howard ini, dia dalam kenyataan dia jelas sebut. Ya, seperti mana Haji pernah ajar. Sampai mana Haji pernah sebut. Ya? Jadi sebab datangnya daripada Howard, maka menjadi kesalahan besar bagi PAS. Dia jadikan modal dalam ceramah, menghina Islam lah, apalah kan. Keluarlah maharakah. Keluarlah maharakah, sehingga kan ada, bukan satu ya, Haji pun muat kenyataan. Betul kenyataan daripada ketua penerangan daripada geng-geng ustaz ni. Nama dia Abu Zainab Ahmad. Abu Zainab. Tak tahulah saya lelaki ke perempuan. Ya? Sebab ada Zainab itu. Tapi Abu Zainab, saya rasa lelaki lah. Dia cakap kalau kita bercerita pasal agama tanpa ilmu, itu adalah proksi syaitan, katanya. Dia memetik daripada surah Al-Hajj ayat yang ketiga. Betul? Ya? Betul. Tetapi kenapa ketika Howard bercakap, kamu kata itu adalah proksi syaitan? Sebab Howard tidak mendalami agama. Dia tak tahu agama, tetapi dia nak bercakap tentang hukum Islam. Ya? Itu adalah proksi syaitan. Ya? Ketika Abu Zainab ni, ya, daripada geng ustaz ni komen, waktu Howard, kenapa tidak sebut waktu Bala bercakap? Bala tu Hindu. Sama juga. Ya? Bahkan Bala lebih dahsyat, saudara. Bala ni bercakap depan khalayak ramai, ya, dia pernah mimpi jumpa Nabi. Mimpi jumpa Nabi pun dia nak politikkan atas pentas ceramah, pentas politik. Dia lebih dahsyat daripada Howard. Dia bukan saja pernah membaca Al-Quran, dia bukan saja pernah mentafsir Al-Quran, menterjemah Al-Quran, Bala ni. Bahkan dia lebih tinggi darjat dia. Dia pernah kata dia mimpi jumpa Nabi berkali-kali. Bukan sekali. Berkali-kali maknanya lebih pada sekali. Dan dia minta pandangan Tuan bin Tuaman. Tuan bin Tuaman kata betul. Makna Tuan bin Tuaman membenarkan. Bila Bala kata dia mimpi jumpa Nabi, bertakbir walaun. Allahu Akbar. Ya? Yang bertakbir itu tak tahulah pernah jumpa Nabi atau tidak. Ya? Silap-silap jumpa Abu Lahab dengan Abu Jahal pun tak pernah. Kan? Ini maksud saya. Saya cerita ini, tujuannya saya nak bagi tahu anda semua bahawa bila agama itu ditunggang, maka berlaku ketidakadilan kepada orang lain. Ya? Berlaku kekeliruan kepada orang lain. Jadi kewajipan saya untuk bagi tahu anda semua, ya, kita wajib nak cakap kepada anda semua bahawa nak tahu Islam jangan pandang PAS. Jangan pandang PAS. Nak tahu tentang apa yang benar sebenarnya, jangan dengar daripada mulut yang keluar daripada pimpinan PAS. Sebab dia keluar daripada mulut dia itu, ya, dia keluar daripada mulut dia itu, dia akan petik Al-Quran apabila menguntungkan dia saja. Kalau merugikan dia akan sorok. Sorok sesorok-soroknya supaya kita tak tahu. Tapi kalau menguntungkan dia akan sebar surah semungkin. Kalau tak ada pun kita reka dan kita cipta isu supaya kita boleh tipu walaupun kita. Ini cara PAS. Kita boleh buktikan, saudara. Banyak buktikan kita nak buktikan tentang bagaimana PAS menunggang agama untuk kepentingan politik. Ketika tak jadi kerajaan, benda itu haram. Ketika jadi kerajaan, dia jadi halal. Ketika dia tak jadi kerajaan, perlembagaan itu kafir, perlembagaan itu syirik. Bila dia jadi kerajaan, bersumpah mempertahankan perlembagaan yang sama. Ini masalah. Konsisten, tidak konsisten langsung. Kalau dari segi pendekatan politik, kamu tidak konsisten, tak apa lagi. Ya, dari segi pendekatan politik, strategi politik, atau prinsip dalam berpolitik, kamu tidak konsisten, tak apa lagi. Tapi dari segi hukum Al-Quran pun kamu nak adjust. Seboleh-bolehnya kamu adjust. Ya? Seboleh-bolehnya kamu adjust supaya boleh menguntungkan kamu. Ya? Suatu kamu jadi menteri besar. Ya? Jawatan kamu hilang selaku menteri besar apabila ada orang khianat, maka kamu kata haram. Sebab apa haram? Sebab jawatan kamu sebagai menteri besar sudah hilang kerana ada orang khianat. Maka hukum dia haram. Tetapi bila kamu bersubahat dengan orang lain untuk mengambil kuasa, ya, mandat daripada orang yang sah, boleh pula. Boleh pula. Kamu tak dianggap sebagai khianat. Sebab tu saya kata agama ini, kalau nak pegang, pegang sungguh-sungguh. Ya, pegang sungguh-sungguh.
Ini yang menjadi masalah bagi kita. Apabila fitnah ini menjadi berleluasa kerana dia dimulai oleh orang-orang yang tua-tua, yang ada ilmu, yang belajar ilmu. Itu dikatakan dunia akhir zaman. Apabila kalau dulu kita, kalau benda-benda macam ni dilakukan anak-anak muda, dilakukan oleh anak muda yang tidak ada ilmu, orang yang jahil, selalu buat fitnah, selalu laga-lagakan orang, dilakukan oleh orang jahil. Tapi bila dunia nak kiamat, saudara, perkara ini dimulakan oleh orang-orang yang ada ilmu, yang ada kopiah, yang ada serban atas kepala. Dia inilah pencetusnya. Yang mengajar anak muda mencarut ini adalah golongan-golongan ini. Yang mengajar budak-budak maki hamun ada golongan-golongan ini. Yang mengajar hukum yang salah ada golongan-golongan ini. Kamu undi BN, kamu masuk neraka. Kamu undi PS, masuk neraka. Budak muda baru nak mengundi, dia dengar surga neraka, walaupun dia nakal macam mana belah budak muda ni, dia tak nak masuk neraka. Tanyalah sesiapa pun. Kalau kita tanya orang kafir pun dia tak nak masuk neraka, saudara. Yang ini dia jual kepada budak muda. Tak bolehkah kamu berkata benda yang benar? Susahkah nak kata benda yang benar? Tak bolehkah kamu tafsir Al-Quran dengan cara yang betul? Kenapa kamu nak pusing-pusing kat Al-Quran untuk kamu menang dalam pilihan raya?